Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara saya Menteri Besar Datuk Seri Syahrani, sahabat lama jauh dari Kapit Sarawak, Saudara Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya, Timbalan Menteri Abdul Rahman dan Syamsul Anwar, Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah, Setiausaha Kerajaan dan pegawai yang saya muliakan, terima kasih. Saya rasa jarang kita dapat adakan acara dengan suasana begitu indah. Ada tasik, ada hutan, ada gunung. Ini luar biasa keindahan di Ulu Perak ni. Saya terima kasih atas jemputan Saudara Alex dan juga Saudara Menteri Besar. Cuma dia belum jamu makan kerana saya tahu makanan di sini memang istimewa. Program ini tentu penting kerana dia menunjukkan bahawa pembangunan ini mesti seimbang. Kita selalu tumpu perhatian. Semalam saya dapat taklimat tentang pelan perindustrian negara yang laku keanjakan. Kilang-kilang baru, industri baru, electric vehicle dan digital, ya. Tetapi ada masalah-masalah rakyat yang mesti kita santuni. Di kampung, kawasan pedalaman, soal jalan, soal sekolah, soal klinik atau rumah sakit, sama ada di Ulu Perak atau macam saya sebut tadi di Kapit Sarawak atau Maning Urai di Kelantan. Jadi sebab itu bila kita ada menteri macam Datuk Seri Alex yang tekan kepada saya, di antara program pertama yang dia ajak Perdana Menteri pergi itu bukan untuk lihat gedung-gedung besar di Kuala Lumpur, tapi dia kata projek yang bagi dia sangat dekat dengan hati sanubari dan jiwa dia, iaitu kemudahan asas termasuk lebuh raya dan jalan raya yang diperbaiki di kawasan agak pedalaman, Sempadan, Kedah, Kelantan dan Pulangan dan Habuan yang sangat bermakna kepada rakyat. Jadi saya ucap terima kasih kerana pemimpin ni kita mahu supaya dia prihatin. Bukan saya cakapnya tetapi pelaksanaan. Sebab tu selalu kita ungkapkan dalam Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Tapi kalau puisi W.S. Rendra, dia kata perjuangan itu pelaksanaan kata-kata. Semua boleh bercakap. Nak bela nasib Melayu, nak jaga Islam, nak tolong rakyat. Tetapi ujiannya masa mana? Masa kita ada kuasa. Ujian itu bila kita diberi amanah, apakah kita tumpu dengan dasar yang jelas, pacu pertumbuhan ekonomi, kemudian agih. Bagaimana kita nak agih? Dengan ucapan tadi, minta 100 juta, 30 juta, 60 juta. Kalau ekonomi kita terlembab, yang urus ekonomi itu tak ambil perhatian, tak tumpu nak tarik pelaburan asing datang, bagi keyakinan Malaysia ini hebat, boleh bawa sama ada dengan negara China atau India atau Elon Musk dari Amerika Syarikat atau Eropah yang baru-baru ini kita bawa Infineon 25 bilion ringgit. Kalau mereka tak bawa wang ke sini, dari mana kita nak dapat hasil? Takkan kita nak cukai daripada pekebun getah? Takkan kita nak ambil cukai daripada nelayan? Maka kita terpaksa ambil cukai daripada syarikat-syarikat besar. Sebab itu bila kita bincang soal pembangunan masuk negara madani dan ekonomi madani ini, kita jangan pandang ringan. Bagaimana kita boleh bina lebuh raya dengan dana, wang yang besar, bukan sejuta, dia ratus-ratus juta. Peruntukan untuk Kementerian Kerja Raya bilion ringgit. Baru-baru ni saya baik pulih sekolah-sekolah daif, tandas-tandas sekolah. Tengok Greek, ni PPD dah sini, PPD. Okey. Dah ada senarai semua dah. Semua siap. Dah masuk senarai. Sekolah-sekolah daif, tandas-tandas ni. Baik, terima kasih. Tu baru PPD bagus. Tapi cuba sudah bayangkan, kita nak baiki tandas seluruh negara kerana
Sekolah tu sekolah anak-anak kita. Anak saya tak belajarlah di Pegalan Kudu ni. Tetapi anak kita lah. Takkan pula anak orang besar di sekolah di Kuala Lumpur semuanya baik. Anak orang kampung tandas pun rosak, tak ada siapa pedulikan. Sebab itu saya kata, ya, walaupun biasalah dalam politik dia orang kecam gitu gini, saya laksanakan. Minta Menteri Pendidikan Fadlina bagi senarai. Dia bagi senarai. Berapa dia minta? 1.4 bilion ringgit nak baiki sekolah daif dengan tandas. Saya kata, apa punya negara ni? Negara maju, bangunan mercu tanah hebat, terkenal, ada kota-kota yang indah, gedung-gedung pencakar langit, tapi tandas sekolah anak kita pun tak diperbaiki. Sebab itu kita terpaksa cari dana. Berapa? 1.4 bilion ringgit. Dan saya terima kasih kepada seluruh jentera Kementerian Pendidikan, PPD, Jabatan Kerja Raya yang bantu, dan pejabat daerah, kerana saya minta pegawai daerah semua bantu menyelaras. Nah, pegawai daerah ni ada pegawai daerah. Nah, okey, terima kasih. Untuk tolong bantu selesaikan. Jadi sebelum bulan Oktober tahun ini, insya-Allah kita dapat bangga. Saya bukan bangga kerana ada bangunan pencakar langit baru, tak. Saya bangga kerana Malaysia catat kali pertama semua tandas sekolah, sekolah Melayu, sekolah Arab, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah anak-anak Siam, semuanya diperbaiki supaya dapat anak-anak kita gunakan kemudahan yang baik. Itu tanda kejayaan kita. Ya. Tapi belanjanya 1.4 bilion ringgit. Ni tak masuk lagi lebuh raya Timur Barat, ya, yang disebut tadi penyelenggaraannya. Sebab tu saya kata negara ini, kerajaan ni mesti kuat, mesti stabil. Dia tak boleh umpamanya pakai orang Perak saja. Dia kena ada orang Perak, orang Pulau Pinang, orang Johor, orang Kelantan, orang Sarawak, orang Sabah. Walaupun suku kaum dia lain, kita kata perpaduan, dia kata segulai sejalai. Dan saya di beberapa tempat dalam ucapan saya pun sebut, nak raikan, kita hormat dia kerana kita nak dia hormat kita. Dia bahasa dia lain, agama pun lain, tetapi kita muliakan dia sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah angkat darjat manusia. Kita mulia dan hormat dia, maka dia mulia dan hormatkan kita. Sebab itu saya juga popularkan bila dia terima Madani, yang akar kata asalnya bahasa Arab, dan kita pun terima dia bahasa Iban dia, Dayak dia, segulai sejalai. Barulah boleh pakat duduk dengan aman dan orang ada keyakinan. Sebab itu dalam beberapa bulan ini, alhamdulillah, orang datang melabur. Saya katakan, siapa dia? Elon Musk, orang paling kaya di dunia di Amerika Syarikat. Dia setuju masuk ke Malaysia. Baru-baru ni dari Jerman, Infineon, berapa? 25 bilion ringgit. Ya. Dari negara China, Geely, Proton, syarikat kereta yang di antara terbesar di dunia. Masuk, itu buka di Tanjung Malim. Bila dia tengok menteri besar tu, dia minat di Tanjung Malim lah. Ya. Baik. Jadi yang saya nak rumuskan apa dia? Kerajaan itu kena stabil, kena kuat. Beza pendapat tak apalah, takkan semua orang setuju. Tapi jangan fitnah, jangan hina orang, jangan maki orang, jangan cerca orang kerana warna kulit dia lain, kerana parti dia lain. Jangan. Guna kedudukan kita. Bawa apa ni? Ya. Memang majoriti negara ini orang Melayu. Tak boleh kita abai. Bahasa yang rasmi bahasa Melayu. Baik dia daripada Perak atau Pulau Pinang atau Sarawak, dia guna bahasa kebangsaan. Islam agama persekutuan. Kita mula dengan baca doa, pujian kepada Allah SWT, dan angkat penghayatan Islam. Tetapi kita kena ingat, kita kena santuni semua rakyat, hormat semua,
dan bagi hak kepada semua. Ini syarat untuk orang yakin. Bila orang yakin labur, cukai dapat, walaupun keadaan ekonomi kita tidak mudah, hutang banyak, celaru banyak, tapi kalau pimpinan dia guna kuasa dengan baik, insya-Allah pulangan tambah. Jadi dia minta, baru ni memang dia lulus. Sekitar untuk tahun ni 56 juta begitu, dah lulus. Dia minta lagi, jadi saya hari ini untuk jalan-jalan ni, walaupun permintaan tu dia banyak, tak apa, nanti saya akan kaji dalam belanjawan madani kedua bulan Oktober. Tapi hari ini saya boleh lulus tambahan 30 juta ringgit lagi untuk baik ke jalan. Tapi jalan ni, saya tengok Awi pun tepuk tangan hari ni. Pasal dia naik motor. Saya kata saya tak pakai jalan, saya pakai helikopter. Dia tak bayar cukai atas angin tu. Baik. Jalan ni, dulu jasa JKR. Dan kita tengok, saya baca pun, saya pun terkesan ke. Masa tu saya muda lagi, baru keluar universiti. Tengok orang yang kerja, pengorbanan dia. Kerana masa itu masih ada lagi gerombolan komunis pengganas yang tak mahu negara ini aman. Yang tak mahu negara ini demokrasi. Yang mahu sistem komunis dilaksanakan. Jadi dia rasa utara Semenanjung ni, di belah Ulu Kelantan, Ulu Perak dan belah Baling Sing ni, kira dia rasa kubu dia. Jadi bila kita nak buat lebuh raya di situ, dia rasa dia dicabar, maka dia serang. Ada yang terkorban. Selain daripada tentera dan polis yang jasa besar. Sebab itu dalam dasar kita dalam kajian madani, saya tak pernah nak lupakan rumah mereka, allowance mereka, keselamatan mereka. Itu mesti kita bagi tumpuan. Dan bagaimana pula dengan orang yang dah jasa dulu? JKR tadi, saya tanya tadi, Saudara Menteri Alex, berapa yang terlibat? Kita 87 keluarga, walaupun yang datang tu 30-an lebih. Jadi saya kata tak apalah. Maknanya generasi sekarang, masa siap jalan tu saya anak muda lagi, baru keluar universiti. Baru duk buat demonstrasi baling tu. Ya? Baik. Jadi biar generasi sekarang ini, Syarani masa tu muda lagi, baru jadi cikgu. Kenang tak orang yang berjasa dulu? Maka kita kenang. Bagaimana kita kenang? Bila ada majlis macam ni, kita panggil, kita raih dan ucap terima kasih. Kalau dia tak ada apa, anak-anak dia tahu ada pengorbanan, usaha, khidmat daripada bapa-bapa kita dulu. Selain itu apa lagi? Maka saya kata, bolehlah. Saya kata, kalau setakat 87 keluarga, mungkin tambah-tambah sikit. Saya carilah, buntukkan sikit. Bagilah kenang jasa mereka. Hari ini hari bersejarah, bukan sahaja pekerjaan negara kita, dan juga kepada khidmat mereka. Maka saya nanti luluskanlah, ya, sagu hati, tiap keluarga kita bagilah RM1,000. Ya. Saya tahu orang Great, orang Pegalan Ulu ni lebih kurang dia ada elok buruk juga. Nanti dia kata, amboi, Anwar Ibrahim ni mai terima kasih je, tak ada apa pun. Jadi sebelum dia kata lagu tu, baik saya bagi dulu. Tadi diumumkan sebahagiannya oleh Menteri dan Menteri Besar. Berapa peruntukan tahun ini? Kita tambah 36%, 1.659 bilion ringgit. Itu kepada Kementerian Kerja Raya. Walaupun tugas KKR ni bukan setakat itu. Kalau sekolah rosak, tak termasuk dalam peruntukan ini, jadi beban dia juga. Jadi kementerian-kementerian lain harus faham seperti mana anak pekerja JKR itu belajar di sekolah. Sekolah yang nak diperbaiki juga diperbaiki oleh JKR. Jadi ini kita peruntukan itu tidak termasuk dalam 1.659 bilion ringgit, tapi masuk di bawah Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesihatan dan kementerian lain-lain. Tambahan penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh Malaysia, kita tambah berapa? 370 juta ringgit tahun ini, ya.
iaitu 300 juta ringgit penyelenggaraan dalam persekutuan yang tiada dalam syarat kontrak syarikat konsesi. Bila syarikat konsesi ini syarikat yang kendalikan, tapi yang tak termasuk banyak dalam persekutuan itu akan bagi manfaat juga kepada kontraktor kecil G1 ke G4. 20 juta ringgit peruntuk khas kepada jurutera daerah, 50 juta pemasangan dan penyelenggaraan lampu jalan di kawasan tinggi risiko kemalangan. Kerana kadang-kadang jalan-jalan ni di tempat-tempat yang ada risiko tak ada lampu, gelap gulita. Kalau P. Ramlee dia kata gelap gulita. Saya pernah lalu habis ceramah di Stadium Kota Baru nak main Pulau Pinang daripada 12.30 malam, ikut jalan ni memang sebahagian kerana sangat gelap dan terpaksa berhenti beberapa lama untuk hormat pada gajah-gajah yang lalu. Dan 250 juta ringgit bagi tujuan kerja penyelenggaraan melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra. Ini juga harus kita faham. Kadang ada yang mengatakan bahawa kerajaan sekarang ini langsung tidak mempedulikan syarikat-syarikat Bumi Putra. Tak betul. Sebab itu saya kata di antara fakta dengan tohmahan atau fitnah itu lain. Ini peruntukan yang telah saya luluskan dan dimaklumkan. Jadi kita bagi juga supaya ada peluang bagi syarikat Bumi Putra untuk menyertai program ini. Baik. Datuk Seri Alex tadi sebut tentang kempen My Jalan. Itu juga satu aspek yang penting. Kita negara boleh guna bina sekolah cantik, tandas indah. Tapi anak-anak tak dilatih gunakan dengan baik, dengan cermat. Jadi dalam masa 3-4 bulan rosak semua. Jalan pun begitu. Ini amanah pada kita. Kita semua hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanggungjawab yang disebut sekarang accountability. Tetapi kita lupa bahawa pertanggungjawaban itu dalam semua hal, dalam diri, dalam keluarga, dalam kerja kita, dalam menggunakan amanah, termasuk menggunakan jalan. Sebab itu bila sebut ummatan wasata itu apa dia? Dia seimbang, dia jaga. Ditakunu syuhada a'lan nas itu maknanya apa? Maknanya hanya manusia yang jaga keseimbangan, yang memuliakan dan memanfaatkan kemudahan yang Allah kurniakan, baru dia boleh jadi contoh syuhada a'lan nas, contoh kepada umat manusia. Ni jaga kebersihan tidak? Ada jalan disiapkan dalam dan kita redah kehendaknya sehingga menyebabkan kerosakan. Sebab itu kita kena ingat bahawa tanggungjawab kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tanggungjawab kita sempurnakan supaya kita muncul sebagai umat seimbang, sebagai contoh umat wasatiyah ini yang boleh menjadi contoh kepada umat manusia. Jadi sebab itu saya sokonglah rencana My Jalan ini, dan pendidikan ini harus disebar luas. Kerana kita tahu cara jalan. Saya pun pernah mengajar di universiti di Amerika dulu. Orang jalan, saya bertolak daripada Washington ke New York. Masa tu anak saya di New York. Dan saya tengok cara orang menggunakan lebuh raya itu tidaklah sempurna sangat. Ada kelemahan dia. Tapi jauh lebih baik daripada cara orang kita menggunakan lebuh raya. Dia langgar ikut dan, dia tak ikut kiri kanan. Kadang perlahan dia sebelah kanan. Jadi beberapa peraturan. Jadi soal adab itu tak dihormati. Jalan baik, adab tak dijaga. Jadi kita ada kemudahan tapi kita tidak manfaatkan. Jadi sebab itu main jalan ni saya ingat harus kita latih. Kita nak jalan terbaik, kalau boleh yang tercanggih di rantau ini. Tapi yang menggunakan itu tak sampai ke tahap kecanggihan. Jadi mudah-mudahan kita dapat tambah ilmu dan pendidikan kita.
Saya sekali lagi lah ucap terima kasih. Ini hari yang bersejarah kerana kita kenang sejarah yang lalu, dan saya ingat kementerian buat satu program yang baik, iaitu dia bila kita ada program sambungan, kita tunjuk juga sejarah yang lalu. Ini penting, ya. Kerana kalau tidaklah dengan JKR dan keluarga yang dulu susah payah, tak adalah kita dapat manfaat di sini, ya. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih dengan semangat itu dan harapan supaya ada perubahan dan Allah kurniakan yang sebaiknya, berkati usaha dan doa kita. Dan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikanlah program KKR Mai Jalan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.